Persona XY. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Kuatkan semangat anda seperti anda saksikan sebelum kita masuk ke set Persona hari ini. Kenapa Zahira perlu kita kuat semangat hari ini? Walaupun hari Sabtu kita perlu ceria, tapi kita perlu ingatkan kepada anda juga bahawa perlunya anda menjaga SOP ataupun prosedur operasi standard. Sebab apa Zahira, semalam kita dikejutkan dengan 287 kes yang positif. Semua tempatan. Ya, semua tempatan dan juga jangan lupa untuk terus memakai pelitup muka, lakukan pencarakan fizikal macam yang kami lakukan. Tak boleh duduk dekat-dekat ya Hafiz Tak boleh. Walaupun nak duduk dekat tapi tak boleh. Tapi walaupun kita jauh di mata tapi kita dekat di hati kan? Betul. Jangan dekat di mata tapi jauh di hati. Okey, tapi sebelum tu Zahira, kita kena ingatkan, saya bagi contoh dulu untuk anda menjaga keselamatan ketika mana kes COVID-19 ini meningkat dengan begitu mendadak sekali. Ini dia pelitup muka yang perlu anda pakai sepanjang masa. Tapi saya tidak pakailah sebab saya nak mengecarakan sekejap lagi. Tapi saya akan ajar caranya. Perlunya sebab ramai yang sudah ambil leka dengan cara memakai dan juga cara pakai betul. Biru di luar, just sangkut di telinga. Okey, macam ni. Dan kalau kata dah pakai ni, and then kita akan tarik sampai ke bawah dagu. Ini cara yang betul. Dan ni picit. Jangan picit kuat sangat nanti lemas. Just tekan macam ni saja. And then lepas habis pakai, buka dan simpan cara yang betul. Okey, ni saya tak pakai lagi. Baru je pakai tadi untuk anda supaya anda semua ingat tentang penjagaan yang penting ini untuk kita putuskan sama-sama COVID-19. Dan KKM juga ada mengingatkan bahawa jangan letakkan pelitup muka kita di bahagian dagu. Kalau boleh simpan dengan betul macam yang Hafiz ada sebutkan tadi. Dan hand sanitizer. Ataupun cecair pembasmi kuman. Ya. Kena sentiasa pakai dan juga kerap cuci tangan supaya segala bakteria, segala kuman, tempat-tempat kita pegang semua tu tidak melekat di tangan kita dan seterusnya bila kita pegang di bahagian muka dan sebagainya akan menjangkiti kita pula. Ya, betul. Manakan hari Sabtu, hari hujung minggu, semalam Tan Sri Dr. Noh Hisham kata, duduk di rumah kalau tak ada keperluan. Jadi, duduklah di rumah, tontonlah Persona XY bersama kami 1 jam ini kerana ada tajuk menarik dan pastinya anda takkan bosan dengan tajuk hari ini walau tajuknya ada perkataan bosan. Jadi, kita tengok dulu apa yang menarik minggu ini untuk anda saksikan. Menarik minggu ini, antara lelaki dan wanita, siapa paling cepat bosan? Apa pula peranan suami dan isteri jika terdetik rasa bosan di awal usia perkahwinan? Apakah penceraian melalui tebus talak boleh dirujuk? Kemahiran menghasilkan aquascape iaitu seni susunan hidupan aqua di dalam akuarium. Penampilan istimewa bersama Adira Suhaimi. Baik, bertemu kembali dalam Persona XY, masih lagi setia di saluran berita RTM melalui My Preview 1, 2, 3 dan juga di TV1. Kalau hari Sabtu je memang nampak kita berdua. Tapi Hafiz, kita lupa nak kenalkan diri kita dekat tetamu hari ini. Ya, tapi kan nama kita bawah tu, tapi saya kena sebut juga nama saya Hafiz Dawson dan juga bersama saya Zahira Razi dan hari ini berkenaan dengan topik kita. Betul. Cepat bosan. Cepat bosan. Dekat di mata, dekat jauh di mata, di hati. Jauh di hati. Selalu kita cakap jauh di mata, dekat di hati. Namun kita terbalikkan sikit kita punya perumpamaan itu untuk kita kaitkan dan juga samakan dengan tajuk hari ini, cepat bosan ke, cepat rimas ke, terutama sekali kepada pasangan yang baru mendirikan rumah tangga. Sebab ramai yang awal-awal bercinta dulu janji hidup setia, semua harapan tinggi menggunung. Betul, dah kahwin bosan pula tengok muka. Bukan muka sendiri ya, tengok muka pasangan. Hafiz pernah bosan dengan pasangan tak setakat ni? Apa yang saya cakap semua dia gelak tahu. Saya tak tahu dia ambil hati tapi saya rasa saya kelakar. Walaupun awak tu hamba ya. Okey, kita dah bersedia nak perkenalkan tetamu kita hari ini. Cukup menarik. Semuanya warna putih seperti mana kita pakai hari ini, Zahira. Ya, tak berjanji. Kita perkenalkan dulu tetamu yang setia dengan Persona XY. Katanya dia takkan bosan dengan Persona XY. Tuan Mat Noh Saiman, kaunselor berdaftar bahagian kesejahteraan keluarga LPPKN. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Selamat datang kembali. Tak pernah bosan dengan Persona? Terharu rasanya. Terharu. Dan Zahira, seorang lagi ni
Saya rasa tak perlu perkenalkan tapi kena kenalkan juga. Satu Malaysia memang kenal dengan si cantik manis sebelah saya ni, seorang isteri dan juga ibu kepada 3 orang anak yang comel-comel putih-putih belaka. Adira Suhaimi. Hai, Assalamualaikum. Sihat Adira? Alhamdulillah. Memang wide angle habis saya ni. Itulah hari ni kita tak janji memang semua pakai putih hari ni ya Hafiz. Ya betul. Kalau kita nak bercakap tentang cepat bosan, cepat rimas dengan pasangan ni, Tuan Mat, kalau kita boleh mulakan dengan Tuan Mat dulu sebagai kaunselor berdaftar. Selalunya sering orang kaitkan ya Zahira, kalau bab perkahwinan ataupun hubungan suami isteri ni, lelaki yang lebih cepat bosan, lelaki yang cepat tak suka dengan sesuatu perkara. Tapi mesti ada kajian-kajian dari segi psikologinya ataupun sudut kaunselornya, siapa yang lebih bosan sebenarnya? Betul ke lelaki yang cepat bosan ataupun perempuan sebenarnya yang lebih mudah bosan terhadap sesuatu perkara yang dilakukan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa ombak rindu tu. Ombak rindu Kalau untuk makluman semua, kita ada buat tim untuk jawab soalan ni. Kita tengok memang tak ada kajian khusus yang siapa lagi cepat bosan, lelaki ataupun wanita. Tapi kalau tengok, lepas tu kita ada buat beberapa bancian lah. Kita ada tanya pada mereka yang belum berkahwin, dia jawab pasangan dia yang akan cepat bosan. Tapi bila kita tanya pada pasangan yang dah kahwin, dia kata Diri sendiri. diri sendiri. So kat situ sebenarnya Diri sendiri tu lelaki ke perempuan tu? kalau saya tanya lelaki tu cakap dia. Okay. Kalau tanya perempuan dia kata dia. So dia lebih realistik sebab sebelum berkahwin dia ada ekspektasi, setelah berkahwin dia berhadapan dengan realiti. So gap tu dia kena uruskan. So pengurusan gap tu tadi yang kadang-kadang bila sebelum kita kahwin kita rasa kita punya pasangan akan macam ni, mimpi-mimpi yang indah, tapi bila realiti perkahwinan kita berada dalam yang realiti, rupa-rupanya kat situ bukan seindah hayalan tadi. So kita duduk dalam realiti. So kat situ yang kadang-kadang bila kita ada gap antara ekspektasi dengan realiti, itu yang menyebabkan kebosanan tadi tu. Macam ni nak tanya juga dengan Adira kan yang dah berkahwin, yang dah ada 3 orang anak. Sebelum berkahwin, apa yang Adira expect dalam perkahwinan dan bila dah berkahwin ni, adakah ia mencapai apa yang Adira harapkan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tegang dengan soalan. Macam yang kita punya kaunselor ni cakap tadi kan, pada awal perkahwinan ataupun sebelum berkahwin tu kan memang ada impian ataupun target kita tahu sebenarnya. Tapi bila Adira diri sendiri ni dah berkahwin, tetapi sebenarnya nak capai target tu bukannya mudah dan bukannya yang sesuatu yang senang untuk kita capai dan tanpa saya rasa kehidupan suami isteri ni kena macam mana tahu, kena macam berkawan juga supaya bagi Adira sendiri supaya tak bosan, benda tu tak bosan. Dan alhamdulillah Adira dah ada 3 orang anak dan saya rasa itu satu misi yang Adira dah capai, satu misi dah capailah, satu sisi yang lain dah capai alhamdulillah. Dan untuk bagi Adira sendiri kena terus berkawan dan ada gurau senda macam cakap tadi kan. Betul. Yes. So benda bosan tu kadang memang ada. Mungkin disebabkan benda-benda yang kita tak suka dibuat ataupun sebagainya lah. Terutama sekali dari sisi macam tu lah kan. Tapi dari sisi lain kita sendiri yang kena mulakan ataupun buat suasana tu lebih meriah macam tu. Baik. Sebab Tuan Mat ada menyebut berkenaan perkataan ekspektasi ataupun expectation ataupun jangkaan. Sebab semalam saya buat culaan di Instagram saya sendiri. Sebab saya tengok banyak yang bertanya, saya tanya soalan, kenapa anda bosan dengan pasangan anda? Ramai yang memberi pandangan bahawa beliau bosan dengan suami sebab suami kerap main game. Suami kerap membandingkan isteri dengan orang lain. Saya rasa benda itu tak patut berlaku pun. Tak tahu benda itu berlaku sebab saya pun masih belum berkahwin. Namun itulah realiti yang berlaku pun. Sebab kalau kita boleh tunjukkan kepada anda, inilah soalan-soalan yang kita terima di Instagram. Antaranya ungkit benda lepas antaranya. Dan juga kita ada apa lagi? Partner suka main game. Ini saya katakan tadi, pasangan suka main game masa nak sembang ataupun kongsi kisah hidup dan sebagainya, kisah kerja, masing-masing tu dah tak ada macam perhatian. Bercakap tentang ekspektasi tadi semula, adakah sebelum kahwin kita menjangkakan pasangan kita memahami kita ataupun pasangan kita tak main game lagi, tapi sebenarnya dah kahwin masih lagi dengan perangai sama yang itu menyebabkan bosan. Ekspektasi tadi menyebabkan wujudnya perasaan bosan itu. Okey, sebenarnya kita kena bagi kelekat pasal bosan tu lah. Kalau kita tengok dalam naratif bahasa Inggeris, dia sebut boredom. Boredom tu dia pecah ada 2. Satu, boring. Boring tu temporary. Maksud dia kalau dia main game,
bang, tak payah main game, kita borak-borak lah. Dia letakkan handphone dia dan bercakap, silang boring tu. Settle lah masalah tu. Tapi ada satu lagi dia namakan, kita terjemahkan bahasa Melayu lebih kurang tawar hati. Contoh lama sangat dia main game, tak pedulikan kita tiba. Okey, hari ni abang nak letak game. Kita rasa macam tawar je, macam tak best jugalah. Sebab dia dah terlama sangat dengan unsur pendaman tu. So yang tu pun kena urus. Dan benda-benda macam ni sebenarnya kita kena wajarkan bahawa kita kena define dulu. Yang ni boring betul masuk temporary tadi ataupun tawar hati. Sebab tawar hati dia agak sukar sikit untuk kita bantu. Dan dia perlu sedikit masa untuk kita adjust. Dan kalau kita cerita pasal ekspektasi tadi tu. Dan macam biasalah, kita pun dah tanya pada orang bujang. Dan tadi jawapan-jawapan dia, memang yalah, kita banyak tengok cerita kan. Kita banyak dengar lagu. Dan kat situ kita simpan dalam minda bawah sedar kita bahawa bila kita kahwin nanti muncullah kebahagiaan itu secara semula jadi. Sebenarnya bahagia dalam perkahwinan tu dia tidak timbul secara semula jadi. Dia perlukan usaha. Dan dia tidak automatik. Dia perlukan reaksi, dia perlu aksi. Dan semua tu bila bergabung barulah menjelma kebahagiaan tu. Dan dia bukannya penyataan tapi dia kata kerja. Dia usaha untuk kita lakukan. Okey, tapi kalau usaha tu kan komunikasi. Komunikasi tu saya rasa sangat penting dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri kan. Kalau dua-dua ni berkejaya, bila balik rumah nak kena buat rutin yang sama. Lepas tu kadang-kadang tu isteri je buat semua. Lelaki duduk depan makan. Okay. Contoh, saya bagi satu situasi. Contoh duduk dekat depan TV, tengok TV, tukar siaran je. Yang nak air, nak biskut lah, nak roti lah. Tapi tak tolong pun isteri ni yang baru balik bekerja sama-sama ni untuk buat kerja rumah. Adakah itu juga akan menyebabkan kebosanan kepada pasangan tadi? Okey. Dia memang itu pun sebenarnya dia bergantung pada niat tadi. Kalau pasangan tu si isteri dia memang niat kalau aku kahwin nanti aku akan berkhidmat pada suami aku akan buatkan dia air dan satu kepuasan bagi dia. Dan kalau suami dia kacau dia buat air, itu dia jadi bosan. Dia terbalik. Tapi kalau dia dalam dia punya ekspektasi sebelum berkahwin tadi, dia kata kalau masuk kahwin, suami tolong aku tolong suami buat kerja sama-sama. Dan bila ekspektasi itu dalam realiti perkahwin nanti, bila dia buat air, asyik aku je buat air. Dia tak sama macam dia punya subconscious mind tadi tu. Itu mungkin akan timbulkan bosan. Dan satu lagi cuma saya nak jelaskan di sini lah. Komunikasi ni kita jangan jumutkan pemikiran kita. Komunikasi ni dia bercakap je. Kita bagi air, kita hantar air, itu pun satu komunikasi. Kita senyum, kita tegur, kita sentuh dia pun satu komunikasi. Dan kat situ kita perlukan kreativiti dan inovasi lah untuk menterjemahkan semua komunikasi itu dalam pelbagai bentuk. Lagi pun kita suami isteri kan. Banyak benda yang kita boleh buat berbanding yang kita tak boleh buat. Pandangan mata pun komunikasi juga kan. Mata turun hati. Itulah macam Adira juga kan, komunikasi bersama dengan pasangan. Selalunya macam mana Adira praktikkan dengan pasangan ni? Korek rahsia sikit. Tapi memang betul komunikasi tu perlu ada. Dan selain daripada komunikasi tu, kita kena bertolak ansur juga sebenarnya kan. Kalau nampak suami penat, kita pandai-pandailah ambil hati ke apa benda semua kan. Tapi bagi Adira sendiri, kalau suami masuk rumah je, Adira kena senyum lebar walaupun kita penat macam tu, untuk menimbulkan suasana yang orang kata gembira lah macam tu, at least. Okay? Walaupun kita penat tapi kita masih lagi boleh bergurau, boleh senyum lebar macam itulah. Itulah Adira selalu buat, apa yang Adira selalu buat kat rumah untuk tak boring. Macam tak menimbulkan suasana awkward macam tu kan. So, itulah dia. Tapi betul lah, sebab kalau orang yang kita sayang tu pasangan kita jumpa dia sengih, dia senyum, kita rasa macam hilang penat. Cakap macam dah kahwin tapi itulah realitinya. Dia mesti kena kahwin je. Dia kena kahwin kan. Kena kahwin ni. Kita akan lanjutkan lagi tajuk dengan Cepat Bosan. Jangan alih channel anda, jangan alihkan siaran saluran berita ni terus, sebab kita nak detailkan lagi perbincangan berkenaan dengan tajuk Cepat Bosan. Bosan. Kembali selepas ini, Pesona XY. Serasi di hati.